Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni belajar pelajaran haji ya. Di mana tajuknya hari ini ialah sunat-sunat haji. Sunat-sunat haji ini maksudnya sana kalau kita ni lakukan dapat pahala. Kalau kita ni indah buat, indah berdosa. Artinya sunat ini sebaiknya digalakkanlah kita ni melakukannya, mengerjakannya. Kerana kalau tani buat itu, tani dapat pahala. Tani lihat sana, sunat-sunat haji. Masa tani mengerjakan haji, apa perkara-perkara sunat yang boleh tani buat, tani lakukan. Yang pertama, sunat-sunat berhubung dengan ihram. Atau ihram, pakaian ihram haji bagi laki-laki, ya kain yang berjahit, bagi perempuan ialah telkong. Jadinya perkara-perkara sunat yang berhubung dengan ihram ini yang alif menyebut lafaz niat ihram dengan lidah. Ketani kalau ketani memakai pakaian ihram itu adalah ketani berniat. Jadinya menyebut niat dengan guna lidah itu nang dikumkan sunat kerana yang menolong lidah ini menolong hati ketani untuk membaca niat itu. Yang keba mengucap talbiyah sesudah berihram. Apa talbiyah tu? Talbiyah tu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itulah talbiyahnya. Kemudian yang kejim mengucap salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ke atas Nabi. Kemudian yang kedal sunat membaca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini sunat tani baca juga digalakkan. Bagi yang tahu baca. Kalau yang dah tahu tu ndak jadi masalah. Jangan kata ni susah hati. Kamu boleh baca zikir-zikir lain saja. Okey. Sunat mengucap talbiyah dengan banyak semasa masih di dalam ihram dan menyaringkan suaranya semasa bertalbiyah. Apa talbiyah tadi ni? Talbiyah tadi ni kita mengucap labbaik Allah tu ucaplah sebanyak-banyaknya dengan suara yang nyaring, nyerang sepuas hati kita ni lah. Jangan terlampau berterai sebenar. Yang penting kita ni mengeluarkan suara tu yang kata ni dengan penuh perasaan penuh kejiwaan lah tu maksudnya sana tu. Kemudian mandi sebelum berihram. Sebelum kita ni memakai pakaian ihram, adalah kita ni bersihkan diri dulu. Mandi dulu, buang dulu kotor-kotoran yang ada di badan kita ni tu. Yang seterusnya memakai bau-bauan pada badan pakaian sebelum berihram. Kalau kan memakai bau-bauan, pakailah sebelum kita ni memakai pakaian ihram. Kalau sudah kita ni berihram, maka pakaian ihram ni kita ni dah boleh memakai lagi bau-bauan. Ingat itu itu termasuk dalam perkara-perkara yang diharamkan semasa berihram tu. Kalau memakai bau-bauan semasa kita ni berihram. Okey, memakai 2 helai kain ihram yang berwarna putih. Bagi laki-laki 2 helai itu satu di pinggang, satu lagi di badan. Memakai 2 helai kain ihram yang berwarna putih. Biasanya ihram ni jarang kata ni melihat warna lain. Kalau bagi laki semuanya putih. Perempuan pun walaupun ada telkong berwarna tapi putih je tetap utama bagi perempuan memakainya. Okey, yang seterusnya sembahyang sunat ihram 2 rakaat dan berniat ihram serta mengucap talbiyah. Artinya kata ni boleh sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Kemudian berniat ihram serta mengucap talbiyah. Okey, itu perkara-perkara sunat. Sekiranya yang cikgu sebutkan tadi alif hingga ta ni, indah banyak kamu buat. Indah jadi masalah. Ini cuma apa tadi? Perkara-perkara sunat. Sunat saja. Okey, seterusnya ialah yang kedua, sunat-sunat berhubung dengan ukuf di Arafah. Apa ni cikgu? Ukuf di Arafah ni, di mana ni? Di Padang Arafah. Di mana Arafah ni tempat kita ni menerima title
haji. Jadinya apa perkara sunat? Kalau kita ni berada di Arafah ni. Yang ke alif sana tu mandi kerana ukuf di Arafah, iaitu selepas gelincir matahari pada hari ukuf 9 Zulhijjah. Mandi sunat kata ni mandi masa tengah hari dah tu, gelincir matahari tu waktu tengah hari. Tu sunat. Kalau kata ni orang lihatlah keadaan kawasan kamar mandinya, jambannya. Kalau yang dah ramai orang boleh. Kalau rasanya singkat, ndak usah dah. Jangan dipajal. Kemudian berzikir, berdoa dan bertahlil sebanyak-banyaknya pada masa ukuf itu. Dalam masa tani menunggu title haji itu, masa tani berada di Arafah itu, kita ni perbanyakanlah berzikir, berdoa, bertahlil itu. Sebanyak-banyaknya. Jangan bagi peluang kata ni bercakap sama orang. Jangan bagi peluang kata ni membuat perkara-perkara lain. Tani buat ni zikir, doa, tahlil sepanjang-panjang selagi ada, selagi kata ni rasanya ndang ngalih, selagi kata ni kuat tenaga, selagi itu kata ni berzikir, berdoa dan bertahlil itu sebanyak-banyaknya. Yang seterusnya membanyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Apa salawatnya? Salawat ini banyak. Banyak digunakan. Ada yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bermacam-macam salawat ini kita boleh pakai. Kamu banyakkanlah salawat ke atas Nabi itu. Kemudian membanyakkan membaca Al-Quran. Bagi-bagilah masa tu. Masa berzikir, berdoa, tahlil tu, kemudian selesai tu kita ni selawat, lepas tu kita ni membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tu kalau rasa kamu boleh habis dalam satu juzuk, alhamdulillah, selesaikan dalam satu juzuk. Kemudian mengangkat tangan ketika berdoa dan berdiri menghadap kiblat dalam keadaan suci, yakni berudu. Mengangkat tangan itu bukan mengangkat tangan macam orang macam kena tangkap. Mengangkat tangan itu tadi berdoa. Angkat tangan berdoa. Berdoa menghadap ke kiblat. Dalam keadaan yang suci, itu berudu. Membanyakkan istighfar dan bertaubat. Istighfar. Apa istighfar ni? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Banyakkan istighfar dan bertaubat. Istighfar itu artinya, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku. Perbanyakkan. Membanyakkan berzikir, berdoa dan bertahlil seperti berikut. Ini antara bacaan-bacaannya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu antara istighfar yang panjang. Dibaca 100 kali. Kemudian talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini 3 kali dibaca. Kemudian baca lagi zikir, tasbih, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. 100 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Kemudian baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, kemudian baca bismillah, salawat, sallallahu wal malaikan nabil ummi wa ala alihi wa assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian membaca lagi sana ni doa panjangnya. Itu di antara perkara-perkara sunat berhubung dengan ukuf di Arafah. Okey. Kemudian yang ketiga, sunat-sunat berhubung dengan bermalam di Muzdalifah. Ini satu tempat lagi di mana Muzdalifah ini tempat mengutip batu. Di mana perkara-perkara sunat yang boleh kita buat di Muzdalifah ni, yang ke alif, sunat mengambil 7 biji batu untuk melontar Jumratul Aqabah, sunat mengambil batu untuk melontar jumrah yang 3 pada hari-hari tasyrik, sunat didahulukan perempuan dan orang-orang dhaif seperti orang tua-tua atau kanak-kanak berangkat ke Mina setelah berlalunya tengah malam supaya mereka dapat melontar dengan tidak terlalu bersesak-sesak. Kemudian sunat bagi lelaki bermalam di Muzdalifah
hingga waktu subuh, dan setelah menunaikan fardu subuh mereka berangkat ke Mina. Antara doa di Muzdalifah ialah seperti berikut. Ini doanya, kamu boleh baca sendiri ya. Ini di antara doanya. Panjang nih doanya. Itu di antara perkara sunat berhubung dengan bermalam di Muzdalifah. Biasanya orang sudah memetik batu di mana nih, di Arafah. Ini siapa yang masih belum cukup batunya boleh menyambung mengutip batu di Muzdalifah. Banyak memetik itu biar lebih, jangan kurang. Okey ya. Untuk apa tuh? Untuk melontar Jumratul Aqabah, Usta, dan Jumratul Ula. 3 jumrah tu diumban. Kemudian yang keempat, sunat-sunat berhubung dengan melontar Jumratul Aqabah. Ini jumrah yang paling besar nih, Jumratul Aqabah nih. Di mana yang pertama, yang kali sunat bertakbir pada tiap kali lontaran, yaitu Bismillahi Allahu Akbar. Setiap kamu melontar, jangan lupa baca Bismillah, kemudian Allahu Akbar. 7 kali kan? 7 kali ini melontar Jumratul Aqabah nih, 7 biji batu yang dilontar. Kemudian sudah melontar dengan tangan kanan dengan cara mengangkatnya sehingga nampak ketiaknya. Kalau laki-laki nih nampak ketiak. Okey. Ini artinya mengumban itu sebenar-benar mengumban lah tu. Sepuas-puas hati kita ni mengumban. Kemudian memberhentikan talbiyah ketika melakukan lontaran itu. Kalau janganlah bertalbiyah ketika ni melontar. Dapat berhenti sebabnya kita ni membaca bismillah ni karang ni. Masa melontar itu. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian sunat selepas melontar di Jumratul Aqabah melakukan penyembelihan korban. Ini perkara sunat. Kalau ada waktu, masa ataupun ada kesibukan, boleh kita ni selepas melontar itu menyembelih. Kemudian doa selepas melontar Jumratul Aqabah ini di antara doa-doanya. Ini dah panjang, yang tadi panjang. Okey, yang kelima. Sunat berhubung dengan bermalam di Mina. Ini satu tempat lagi. Selain daripada Arafah, Muzdalifah. Di Mina ni tempat kita ni tinggal bermalam untuk melontar 3 jumrah tu. Apa perkara sunatnya sana? Sunat membaca doa ketika sampai di Mina. Ini di antara doanya saja. Doa untuk sampai di Mina. Okey. Ini di antara 5. 5 perkara sunat yang dapat cikgu terangkan. Cikgu bacakan kepada kamu untuk supaya kamu faham. Jadinya 5 perkara ni tadi cikgu ulang lagi balik. Yang pertama tadi, sunat kita ni melakukan kalau kita ni dalam keadaan berihram. Apa perkara sunatnya tadi, boleh buat, mana yang mampu, dah buat, jangan susah hati, dah ada apa-apa. Kemudian sunat berhubung dengan kata ni ukuf di Arafah, apa perlu kita ni buat di Arafah tu. Kemudian yang ketiga, sunat. Sunat berhubung dengan bermalam di Muzdalifah, di kawasan Muzdalifah. Dan yang keempat, sunat tani berhubung dalam melontar Jumratul Aqabah. Apa perkara sunat tani lakukan masa tani melontar itu. Dan yang kelima, perkara sunat yang tani boleh buat semasa tani berada bermalam di Mina. Inilah 5 perkara. Jadinya kelima-lima perkara ni jangan kamu anggap remeh. Kalau dulu zaman sebelumnya memang dah pernah keluar ni tajuk-tajukan ni, tapi sudah sekarang ni sudah berapa tahun kebelakangan ni perkara ni penting. Mesti diambil kira. Okey. Sampai sana dulu. Wallahu alam bis sawab.